A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, dapat bersama-sama lagi kita pada pagi ini dalam sesi tadabbur harian. InsyaAllah pagi ini kita akan bersama-sama di muka surat 31, iaitu ayat daripada surah Al-Baqarah ayat 197 sehingga ayat 202. Jadi insyaAllah hari ini kita telah sampai ke 27 hari bulan Ramadan tahun 1442 Hijriah bersamaan dengan 10 hari bulan Mei tahun 2021. Hari ini hari Isnin, insya-Allah moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala akan jadikan sesi kita ini adalah sebagai salah satu daripada usaha kita untuk memahami Al-Quran sebersedikit, untuk menjadikan Al-Quran ini akan menjadi panduan kepada hidup kita, kepada guideline dalam setiap hari kita hidup ini. Maka moga-moga kita tidak terpisah daripada usaha cuba untuk memahami Al-Quran. Jadi hari ini insya-Allah kepada sesiapa sahabat-sahabat yang berada yang sedang menonton ataupun yang sedang mengikuti sesi ini, harapnya akan dapat untuk membuka mushaf, kerana itulah the best cara insya-Allah yang terbaik untuk kita cuba memahami, kerana insya-Allah saya akan membacakan setiap daripada muka surat ini dan juga ayat-ayat Al-Quran yang ada insya-Allah. Minta maaf sekejap masalah teknikal. Jadi insya-Allah kita tengok hari ini muka surat 31, insya-Allah 31. Perkara yang akan kita lihat di dalam muka surat ini ialah yang pertama ataupun kebanyakan daripada poin-poin yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam muka surat 31 ini adalah berkenaan dengan haji, dan kemudian ada sedikit di hujung-hujungnya yang lebih general, iaitu yang lebih umum, iaitu berkenaan dengan sikap kita ataupun dalam doa kita. Jadi insya-Allah kita lihat hari ini, selepas daripada bulan Ramadan Al-Mubarak ni, kita akan bersama-sama memasuki bulan Syawal, dan bulan Syawal ni adalah merupakan salah satu daripada yang dipanggil sebagai Ashhurul Hajj, iaitu bulan-bulan haji. Jadi bulan-bulan haji ni yang dimaksudkan dengan bulan-bulan haji yang ada di dalam ayat 197 yang akan kita bacakan sebentar lagi ni adalah maksudnya ialah bulan Syawal, bulan Zulkaidah dan juga 10 hari dalam bulan Zulhijjah. Itu adalah pendapat jumhur ulama, tetapi ada juga ulama-ulama yang mengatakan bahawa yang dimaksudkan dengan ashhurun ma'lumat di dalam ayat 197 ini maksudnya adalah Syawal, Zulkaidah dan juga seluruh Zulhijjah, bukan hanya 10 hari bulan daripada Zulhijjah sahaja. Itu hanyalah pendapat, iaitu pendapat mazhab Maliki. Jadi insya-Allah kita akan lihat daripada muka surat ini. Untuk permulaannya kita akan baca ayat-ayat yang ada di dalam muka surat ini, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajji. Wama taf'alu min khairin ya'lamhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Sadaqallahul azim. Ayat yang baru saya bacakan sebentar tadi menyebutkan beberapa perkara sebenarnya. Walaupun kita lihat bahawa ayatnya satu, tapi sebenarnya dia mengandungi beberapa perkara-perkara lah yang berkaitan dengan haji. Yang pertamanya adalah haji ni Allah Subhanahu Wa Taala katakan
ia adalah hanya berada di dalam bulan-bulan yang tertentu. Ertinya sini, ulama-ulama fiqh mengatakan bahawa tidak boleh untuk kita ni berniat haji ataupun ihram sebelum daripada memasuki bulan Syawal. Kerana bulan Syawal itu adalah dianggap sebagai bulan haji. Jadi maknanya, sebelum daripada bulan Syawal, kalau bulan Ramadan ni kita dah berniat untuk ihram haji, bukan berniat sahaja, tapi maksudnya ihram untuk haji, maka ia adalah tidak sah. Mestilah ihram haji ini mesti dilakukan paling kurang ialah dalam bulan Syawal. Tu yang pertamalah, sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala kata sini ashhurun ma'lumat. Tu yang pertama. Yang keduanya, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan iaitu apabila seseorang itu faman farada fihinnal hajja, sesiapa yang melakukan ihram untuk melakukan haji ini ataupun berada bila dia dah masuk ke dalam bulan haji ni, maka fala rafatha. Jadi di sini ayatnya adalah dikata fala rafatha. Fala rafatha, ataupun ada kiraat bacaan lain mengenai ayat ini, dia dibacanya dengan fala rafathun dan juga wala fusuqun. Jadi maknanya ada fala rafatha, kemudian ada wala fusuqun. Wala fusuqun, bukan wala fusuqa. Tapi dalam kiraat kita yang kita baca ialah fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil haji. Erti maksud ayat ni ialah walaupun dalam bahasa Arabnya ia adalah khabar, iaitu memberitahu bila semasa haji maka tidak ada rafas, tidak ada fusuk dan juga tidak ada jidal. Tapi maksud di sini ulama tafsir kata ialah pemberitahuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, nak beritahunya tak boleh. Bukan ertinya tidak berlaku, tapi maksudnya tidak boleh. 3 perkara yang tak boleh yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut di sini. Yang pertama ialah rafath, yang kedua fusuk, dan yang ketiga jidal. Apa dia rafath? Rafath ni yang dimaksudkan oleh ulama sini ialah, dia kata rafath maksudnya ialah muqaddimatul jima', iaitu perkara-perkara yang dilakukan yang menghala kepada persetubuhan di antara suami isteri. Maknanya kata-kata ke, ungkapan ke, apa-apa sajalah kan, perbuatan ke yang menghala kepada persetubuhan, maka itu dipanggil sebagai rafath. Tapi ada juga ulama yang mengatakan maksud di sini ialah rafath ni ialah maksudnya ialah tidak boleh bersetubuh maksudnya dalam ihram. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata yang pertama ni ialah fala rafatha. Yang keduanya ialah wala fusuqa. Wala fusuqa ini pun ada pendapat-pendapat ulama lah mengatakan apa maksud wala fusuqa. Yang pertama kata ialah secara umumnya, iaitu semasa kita buat haji ni tak boleh melakukan perkara-perkara yang haram lah. Walaupun perkara tersebut haram tu tak boleh juga walaupun bukan haji tetapi semasa haji ni lagi-lagi tak boleh. Ada pendapat ulama mengatakan maksud tidak boleh melakukan fusuk sini lah. Maksud fusuk ialah perkara-perkara yang walaupun halal dilakukan semasa tidak ihram, tetapi haram dilakukan semasa ihram. Iaitu apa? Seperti larangan-larangan yang tidak seperti menutup kepala, seperti memakai pakaian yang berjahit dan sebagainya, berjahit, maka itu adalah termasuk dalam fusuk. Itu dikatakan oleh setengah ulama lah sebagai fusuk. Itu yang kedua. Yang ketiganya wala jidal. Jidal ini maknanya berdebat, bergaduh, tapi bukan pergaduhan yang kecil-kecil. Ulama kata ialah pergaduhan yang besar-besar, pergaduhan yang dahsyat, pergaduhan yang melampau. Jadi pada masa ihram ni tak boleh buat benda ni. Jadi 3 perkara Allah Taala sebut sini semasa haji, fala rafatha wala fusuqa wala jidan. Itu perkara yang fil haji, semasa haji. Seterusnya, wama taf'alu min khairin ya'lamhu Allah. Allah Subhanahu Wa Taala kata apa-apa yang kamu lakukan semasa haji ni min khairin ni makna daripada kebaikan. Apa maksud kebaikan sini ialah apa-apa saja kebaikan. Jadi ulama-ulama sebut sebagai contohnya dalam jalan lain disebut ialah seperti sedekah. Jadi apa-apa yang kita lakukan bersedekah semasa musim haji ni, masa dalam ihramnya, maka itu adalah ya'lamullah, Allah Taala tahu. Ataupun kita membuat helah ke apa semua, Allah Taala tahu Jangan rasa bahawa kita buat ni tak salah tapi sebenarnya helah kita saja. So itu adalah merupakan satu kesalahan juga. Allah Ta'ala tahu. Jadi apa saja yang baik, apa yang tak baik pun sebenarnya Allah Ta'ala tahu. Allah Ta'ala sebut sini. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ. Kemudian Allah Ta'ala sebut selepas daripada itu, iaitu apa? Tentang berbekal. Jadi ayat ini, ayat masalah berbekal sekarang kita sampai, iaitu dikatakan turunnya, sebab turunnya kerana
orang-orang daripada Yaman semasa zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, mereka ini datang buat haji. Tapi bila mereka datang buat haji, mereka ni tak bawa apa-apa bekalan. Makanan pun tak ada bawa, dan apa-apa bekalan untuk haji ni mereka tak bawa. Jadi mereka plan ni apa? Apabila sampai ke Mekah ni, mereka hanya akan minta daripada orang lah. Maknanya dalam keadaan miskin, kemudian meminta daripada orang ramai. Maknanya seolah-olahnya berharap kepada orang, pemberian orang semasa musim haji ni. Jadi oleh kerana itulah maka ulama tafsir sebut turunlah ayat ni. Maka ayat ni kata apa? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Hendaklah kamu tazawwadu. Sepatah je kan? Sepatah ni. Wa tazawwadu, berbekallah kamu. Maknanya jangan kamu mengharapkan kepada orang lain dan menyusahkan orang lain dan sebagainya kan, meminta-minta daripada orang lain semasa musim haji. Wa tazawwadu, bawalah bekalan yang menyukupkan kamu untuk kamu melaksanakan haji ni. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebut fa inna khairaz zadi taqwa, dan sesungguhnya sebaik-baik bekalan itu adalah takwa. Jadi maksud adakah apa kaitan takwa dengan persediaan dan sebagainya sini? Jadi ulama tafsir menyebutkan sini sebaik-baik bekalan ialah takwa. Di sini maksudnya takwa iaitu seseorang yang mana takut ataupun merasa tidak ingin ataupun merasa tidak bercita-cita untuk meminta daripada manusia. Itulah bekalan yang terbaik. Jadi ada perasaan iaitu tidak ingin, tidak suka menyusahkan orang, maka itu ialah the best bekalan. Jadi maknanya kalau kita dah bawa makanan juga, bawa bekalan yang cukup, tapi nak teringin juga nak minta daripada orang lain semasa musim haji, maka itu sebenarnya bukan takwa yang disebutkan sini. Jadi itu adalah maksud yang secara khusus lah. Walaupun mungkin ayat ini kita kata bolehlah kita ambil secara umumnya, iaitu apa? Iaitu berbekallah secara umumnya, kerana sebaik-baik bekalan adalah takwa dalam kehidupan kita seharian lah. Tetapi saya nak ceritakan di sini ialah apa yang disebutkan oleh ulama tafsir, ialah ayat ini secara spesifiknya asalnya ialah turun kepada orang macam itu, dan kita pada hari ini pun mungkin jugalah kan, kalau adalah sifat-sifat kita yang ingin pergi ke Mekah ni, pergi masa buat haji ni, ialah kita dengan nak mengharapkan pertolongan daripada orang pun termasuk daripada ayat ni kan. Wattaquni ya ulil albab, Allah Taala kata, dan bertakwalah kepada aku. Wattaquni ya ulil albab, wahai orang-orang yang mempunyai albab. Albab ni maknanya lubun ni makna pemikiran. Maknanya kalau kamu boleh berfikir, takwalah sikit, takutlah sikit, malulah sikit kan, untuk ni kan. Jadi ertinya ulama kata sini kan, maknanya kalau kamu ni kan tak bertakwa, maknanya kamu ni tak ada masalah, tak berfikir. Ayat 198 insya-Allah sekarang. Laisa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum. Jadi ayat ini adalah diturunkan pula berkenaan dengan sekumpulan daripada sahabat ni. Ada sahabat-sahabat ni merasai bahawa tak elok bagi mereka bila datang haji ni mereka ni berbisnes pula. Kerana tabiat orang-orang Arab di zaman dulu kan, mereka ni kan menjadikan tempat musim haji ni lah musim bisnes. Jadi oleh kerana itulah maka terdapatlah para sahabat yang merasai bahawa kalau mereka datang ni pula nak bisnes, macam seolah-olahnya macam mengambil peluang musim haji. Jadi kita tahu semua kan bahawa haji ni dia taklah sepenuhnya. Maknanya bukanlah maknanya seperti sembahyang, bila kita sembahyang kita tak boleh nak berhenti, kita tak boleh nak buat benda lain kan. Tetapi musim haji ni dia 2-3 hari maknanya duduk lepak-lepak lah kita katakan, duduk macam tu saja. Jadi apa nak buat jadi bagi orang yang mempunyai hajat, mempunyai barang-barang dan sebagainya kan, untuk ataupun mencari keperluan, maka musim ni juga adalah musim yang bagus lah untuk bisnes. Jadi setengah daripada sahabat merasai bahawa tak bolehlah bisnes kan, takut nanti niat tak ikhlas dan sebagainya. Jadi akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat ini. Allah Taala kata laisa alaikum junahun, tak mengapa untuk kamu tabtaru fadlan min rabbikum, untuk kamu mencari fadlan. Fadlan ni rizqan, iaitu mencari rezeki lah kita kata, min rabbikum, daripada Tuhan kamu. Tatlubu rizqan, mencari rezeki daripada Tuhan kamu. Fa'in habis itu ayat tu hanya satu patah tu nak ceritakan tentang bahawa tidak mengapa. Jadi tak kisahlah, jangan kamu rasa bersalah kalau kamu nak berbisnes masa musim haji. Yang pentingnya jangan mengganggu amalan-amalan haji yang wajib, yang perkara yang rukun dan sebagainya.
Kemudian Allah SWT kata, فَإِذَا أَفَدْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ. Kemudian Allah Ta'ala menggaitkan kita. Bila kita ni buat haji, kita akan berada di Arafah. Jadi Allah SWT sebut, فَإِذَا أَفَدْتُم. Afattum ni artinya ialah kita ni melempahkan, meluru keluar daripada Arafah. Meluru kerana apa kan? Dia seperti air. Air ni kalau kita curahkan dia tu banyak kan? Dia banyak. Itu afadah kan? Jadi Allah Ta'ala sebut menggunakan perkataan afadah ni kerana manusia ni akan meluru daripada Arafah tu apabila tiba waktu maghrib. Biasanya kalau orang pergi buat haji dia akan tahulah kan maka mereka akan beramai-ramai akan mula bertolak selepas daripada maghrib itu untuk menuju ke Muzdalifah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut sini, apabila afattum min Arafat, apabila kamu dah berlepas daripada Arafat ini, daripada Arafah ni adalah kawasan tanah halal. Kemudian masuk kepada Muzdalifah. Muzdalifah ni adalah tanah haram. Jadi bila kamu masuk saja, Allah Subhanahu Wa Taala kata, fazkurullaha indal masy'aril haram. Maka ingatilah Allah banyak-banyak kan di masy'aril haram. Masy'ari itu maknanya masy'aril haram tu apa maksud dia? Jadi ulama-ulama ada berbeza pendapat lah di sini kan apa maksud masy'aril haram tu. Ianya berada di Muzdalifah, tetapi kalau dilihat kepada apa yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa dia baginda Nabi SAW membuat haji, maka baginda telah apabila bermalam di Muzdalifah, kemudian sembahyang subuh di Muzdalifah, kemudian selepas daripada itu di antara solat subuh dan juga naik matahari itu, maka disitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak kan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan tahlilnya, dengan talbiyahnya, dengan doanya yang disebutkan di satu tempat dikatakan bahawa di satu tempat Nabi melakukan iaitu di satu jabal, di satu bukit, nama dia ialah Bukit Quzah, nama dia. Bukit Quzah. Jadi pada hari ini ada Bukit Quzah tu. Kalau kita tengok dalam dalam haji, satu Bukit Quzah dan Quzahun ada satu Bukit Quzah, kemudian ada masjid situ. Jadi dikatakan bahawa masjid ataupun Bukit Quzah inilah tempat yang dipanggil sebagai Masy'aril Haram di dalam Al-Quran ni. Tapi ada setengah ulama kata maksud Masy'aril Haram tu ialah semua Muzdalifah itu adalah Masy'aril Haram. Tapi yang kita sebut tadi Quzah tu ialah bukit yang terakhir sebelum daripada memasuki Mina. Jadi bukit yang terakhir daripada Muzdalifah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut sini fazkurullah. Nabi SAW selepas daripada itu, maknanya dia sebelum daripada matahari naik, maka dia akan bertolak pergi ke Mina. Kenapa? Kerana disebutkan bahawa apa yang orang-orang jahiliah dia tunggu matahari naik. Jadi Nabi SAW tak tunggu matahari naik apabila disebutkan asfara jiddan dalam hadis sebut asfara jiddan dalam hadis Muslim, iaitu maksudnya asfara tu maknanya ketika dah terang sangat, dah terang dah, tapi sebelum matahari naik maka Nabi pun bertolak lah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut sini ingati Allah banyak-banyak semasa masa tersebut. Jadi ini arahan Allah jadi dia katakan sunat lah kan, wazkuruhu kama hadakum. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata ingatilah Allah. Kama di sini ialah nama dia tetapi maksud dia adalah at-ta'lil. At-ta'lil ni maknanya sebab sebab apa? Iaitu sebab Allah Subhanahu Wa Taala telah hadakum. Hadakum maknanya memberi hidayah kepada kamu. Allah Ta'ala kan dah beri hidayah kepada kamu, maka ingatlah pada Allah sikit. Gitulah ayat ni kan. Fazkuruhu kama hadakum. Allah Ta'ala dah beri hidayah kepada kamu, kamu ingatlah pada dia. Wa in kuntum min qablihi laminaddallin. Kenapa? Sebelum daripada ni kamu ni sesat. Kamu ni tak ada hidayah, kamu tak macam ni dan sebagainya kan. Seterusnya dalam ayat 199 Allah SWT sebutkan pula tentang bagaimana pula haji ni, iaitu Allah Ta'ala kata summa afidu min haitsu afadhan nas. Ayat ini, ayat 199 ini adalah berkaitan dengan perangai yang dibuat oleh orang Quraisy. Sebab nuzulnya kita katakan, sebab nuzulnya ialah orang Quraisy ini, mereka ni tidak wukuf di Arafah. Jadi kalau kita kata orang ramai dia wukuf di Arafah, ni cerita sebelum daripada Islam lagi. Sebab haji ni adalah apa yang telah distartkan oleh Nabi Ibrahim dan menjadi turun-temurunlah kepada orang Arab tu. Jadi mereka buat haji walaupun zaman tu zaman sebelum Nabi Muhammad SAW lagi. Jadi perangai orang Arab ni mereka ni tidak wukuf di Arafah. Sebab apa? Sebab mereka kata kami ni orang Mekah. Kami orang Mekah ni, kami orang tanah haram. Jadi tak perlu kami ni pergi ke sana. Jadi mereka menunggu di Arafah tu. Di Muzdalifah. Mereka tak pergi ke wukuf di Arafah. Jadi perkara ni kenapa mereka buat? Kerana mereka ni nak tunjuk
action sikit lah, kita kata nak show off sikit lah, nak takabur. Dalam hadis, dalam apa ni, dalam tafsir kata takabur, nak tunjuk, nak tarafuan, nak kata bahawa mereka ni lebih daripada orang lain. Jadi mereka ni tunggu kat situ. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan di sini bahawa tak boleh buat macam tu. Perkara ni satu benda yang salah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala kata summa afidu min haitsu afadun nas. Kamu sekarang ni kena pergi ke Arafah dan kamu kena bertolak, walaupun kamu Quraisy ke kamu siapa pun mesti bertolak daripada Arafah. Daripada Arafah tu hendaklah bersama-sama dengan orang lain. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut wastaghfirullah. Allah Taala kata istighfarlah kamu kepada Allah. Kenapa? Kerana sifat kamu tu, kerana perangai kamu tu kan, yang konon-konon nak ikut style macam tu, nak apa ni, nak takabur tu, istaghfirullah. Allah Taala kata istighfarlah kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Innallaha ghafurur rahim. Tak mengapa, Allah Taala ni Maha Ghafur, Maha Rahim. Dia sayang kepada hamba-hambanya. Seterusnya ialah kita tengok pula bagaimana lagi masalah pelaksanaan haji lagi. Tak habis lagi kita pasal haji ni. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala kata fa iza qadaitum manasikakum fazkurullaha kazikrikum aba'akum au ashadda zikra. Apa maksud sini? Ayat ini pun ada kaitan juga iaitu dengan masalah yang berlaku. Jadi kebanyakan kita tengokkan Allah Subhanahu Wa Taala ni nak betulkan cara amalan yang dibuat yang telah diselewengkan oleh orang-orang Mekah ni ataupun orang-orang Quraisy ni, kerana mereka ni merasa mereka ni adalah keturunan daripada Nabi Ismail, Nabi Ibrahim dan semua. Jadi mereka ni buat lain lah konon-kononnya kan daripada orang lain. Jadi perangai ni perangai yang tak bagus. Jadi dalam ibadat tak boleh kan. Dalam ibadah kita ni ataupun dalam kehidupan kita pun kita tak boleh rasa bahawa kita ni lebih hebat lah daripada orang lain dan sebagainya kan. Jadi kerana apa, kerana nasab, kerana keturunan jadi Allah Subhanahu Taala sebutkan sini kan, apa dia, orang-orang Quraisy ni, orang-orang Mekah ni kan, ataupun orang Arab lah secara keseluruhannya, apabila mereka telah menunaikan haji, iaitu mereka telah melontar jamrah al-Aqabah dan kemudian mereka telah pergi tawaf di Baitullah. Kemudian mereka pun duduklah di Mina tu menantikan setiap hari kan, dalam masa beberapa hari tu. Jadi mereka tinggal di situ. Apa yang mereka buat? Mereka berkumpul ramai-ramai tu. Jadi kerja orang Arab pula pada masa tu ialah mereka ni akan mula untuk bercerita. Nama dia tafakhur, bermufakharah. Mufakharah ni makna berbangga-bangga dengan keturunan masing-masing lah. Orang ni sebut pasal ni, orang ni sebut pasal keturunan dia, orang ni cerita pasal keturunan dia, dan macam-macam di Mina ni kan. Jadi makna tak ada kerja lain. Itulah kerja mereka, menyebutkan tentang datuk nenek kita dulu, kita ni adalah keturunan ni dan sebagainya. Jadi akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala pun menurunkan ayat ni. Apa Allah Ta'ala sebut dalam ayat ni ialah dia kata, Allah Ta'ala kata faiza qadaitum, apabila kamu telah menunaikan, addaitum, menunaikan maksudnya menyelesaikanlah, membuat perkara-perkara yang tadi tu sebelum daripada kamu tahallul tu, manasikakum, apabila kamu dah menyelesaikan haji kamu tadi tu, fazkurullah, hendaklah kamu ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah iaitu menyebut-nyebutnya Allah, iaitu menyebut-nyebut nama Allah, berzikir dan sebagainya, berdoa dan sebagainya, sebagaimana kazikrikum aba'akum, sebagaimana kamu dulu semasa jahiliah ni kamu asyik duduk menyebut-nyebut nama bapa-bapa kamu, nenek-nenek kamu, moyang-moyang kamu dan sebagainya. Maknanya cerita berbangga-bangga dengan keturunan kamu. Jadi itu yang dibuat dulu oleh kamu semua, sekarang ni dah sudah. Sekarang ni jangan lagi buat perkara tu, tapi kamu hendaklah mengingati Allah. Sebagaimana kamunya bersungguh dulu tu, mengingatkan, menceritakan nama bapa-bapa kamu, keturunan kamu, moyang kamu dan sebagainya, sekarang sudah. Sebagaimana kamu bersungguh tu, maka sekarang ni bersungguhlah untuk mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Taala kata fazkurullah kazikrikum aba'akum, sebagaimana kamu mengingati, sebut-sebut bapa-bapa kamu tu. Jadi au asyadda zikra, ataupun Allah Taala kata ataupun mesti lebih lagi daripada itu lagi. Sama ada sama ataupun lebih daripada itu lagi. Kalau kamu dulu bersungguh, ni naklah lebih bersungguh lagi sepatutnya mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah Taala kata, "Faminan nas man yaqulu rabbana atina fid dunya wama lahu fil akhirati min khalaq." Kemudian Allah Taala sebut lagi, ini perkara lain sikit. Ada yang kata bersambung, ada yang kata ini adalah juga perangai yang dibuat oleh orang-orang Quraisy dulu. Ataupun perangai setengah-setengah daripada manusia yang mungkin mereka ni Islam juga, tapi mereka ni kadang-kadang perangai jahiliah ataupun ada juga perangai orang Islam, iaitu yang mana mereka ni nak dapat
rezat ataupun balasan semasa berada di atas dunia lagi. Semasa atas dunia ni mereka buat baik dan kemudian mereka nak supaya Allah Ta'ala beri balasan kepada atas mereka atas dunia lagi. Mereka tak nampak di akhirat tu. Mereka tak nak tak di akhirat tak apalah tu, kemudian mereka kata nak atas dunia pun nak juga. Tak salah nak macam tu kan, tetapi itu adalah satu benda yang Allah Subhanahu Wa Taala kata lupa kepada akhirat ni. Jadi kita tengok kan, Allah Subhanahu Wa Taala sebut di sini ayatnya, Allah Taala kata apa? Iaitu di antara manusia ni ada juga orang man yaqulu, orang yang berkata Rabbana atina fid dunya, ya Allah berilah kepada kami, atina, bawa datanglah kepada kami, iaitu apa dia tu? Iaitu beri kepada kami kebahagiaan di dunia lah, maksud dia Rabbana atina fid dunya. Kemudian tapi Allah Taala kata apa? Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Khalaq tu maksudnya ialah nasibun, makna bahagian. Dari nak sangat atas dunia Allah Taala beri. Sebagaimana orang kafir sebagai contohnya kan. Orang kafir yang berbuat baik dan sebagainya. Jadi setengah-setengah ulama kata Allah Taala akan beri kepada dia kemudahan mungkin kehidupan atas dunia ni kerana kebaikan yang dia buat. Tetapi di akhirat dia tak akan dapat. Kenapa? Dia tak ada iman. Jadi kita tak nak macam tu. Kita ni kan nak bukan saja di dunia tapi kita nak juga di akhirat. Bukan jangan ingat dunia saja. Sebab tu Allah Taala kata sebut selepas daripada tu wa minhum man yaqul. Allah Taala sebutkan balik iaitu ini yang sepatutnya. Yang sepatutnya apa? Iaitu di antara mereka ni man yaqul, yang berkata, ada orang yang berkata, iaitu berkata apa? Dia kata Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allah Taala ajar kita kat sini dan ini adalah doa terbaik dan dikatakan bahawa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak berdoa ialah dia menyebutkan doa ni. Dia berdoa dengan doa ni dalam hidup baginda sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Kerana kita tengok Al-Quran pun menyuruh kita untuk berdoa dengan doa ni. Dan doa ni adalah doa yang terbaik jugalah disebutkan pada setiap selepas daripada sembahyang ketika doa kita. Paling kurang kena ada doa ni. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut sinilah kita minta kepada Allah supaya berikan kepada kita apa? Kepada kita atina fid dunya hasanah. Jadi maksud hasanah situ, hasanah di dunia ni apa maksud dia? Jadi macam-macam lah penafsiran ulama, tetapi yang paling popular yang jumhur mengatakan maksudnya adalah nikmat-nikmat dunia. Apa saja nikmat dunia. Sama ada kekayaan ke, sama ada kemudahan ke, sama ada kesihatan ke, sama ada apa-apa sajalah yang dikatakan sebagai nikmat dunia, itu adalah termasuk dalam permintaan kita yang menyeluruh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, berilah kepada apa saja yang terbaik untukku semasa aku berada di dunia ini. Dan kemudian Allah Subhanahu Wa Taala katalah iaitu wa fil akhirati hasanah. Hasanah di akhirat itu iaitu syurga ataupun balasan yang terbaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-hambanya. Kemudian seterusnya wa qina azabannar, dan peliharalah kami daripada azab neraka. Dan ayat yang terakhir insya-Allah dalam muka surat kita pada hari ini, ayat 202, Allah Taala kata ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Maka Allah Taala kata itulah orang. Jadi majoriti ulama mengatakan bahawa pujian ini adalah pujian kepada orang yang bahagian yang kedua tadi tu, iaitu jenis yang kedua yang meminta kepada Allah hasanah di dunia dan juga hasanah di akhirat. Jadi Allah Taala kata mereka itulah orang-orang yang akan mendapat sawab. Nasibun maknanya sawabun, iaitu pahalanya mimma kasabu, daripada apa yang mereka usahakan. Yang jadi apa yang mereka amilu, apa yang mereka lakukan di atas dunia ni, mereka akan dapat benda tu. Wallahu sari'ul hisab. Allah Ta'ala kata, dan Allah ini sangat-sangat sari', sangat-sangat cepat hisabnya. Jadi disebutkan dalam hadis, dan disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Muslim, dia kata bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menyelesaikan semua hisab makhluknya nanti di akhiratnya hanya dalam separuh hari saja. Separuh hari apa tu? Itu wallahu a'lam bissawab. Tapi Allah Ta'ala nak sebutkan, Nabi SAW nak ceritakan bahawa sebenarnya dia terlalu cepat terlalu cepat. Bahkan setengah ulama kata kalam hatin sebagaimana sepintas saja, sepintas masa saja terus selesai. Jadi kalau kita kira lah, maknanya kalau zaman moden ni kan, walaupun komputer hebat mana pun, tapi bila data tu terlalu banyak, dia still akan ambil masa kan, still ambil masa untuk kira tu kan. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Ta'ala boleh buat apa saja. Kun fayakun. Allah Ta'ala boleh laksanakan apa saja yang dia nak. Jadi itu adalah tidak sukar bagi Allah Subhanahu Wa Taala kan. Jadi itulah saja yang dapat kita ambil
secara ringkasnya, tadabbur secara ringkasnya daripada muka surat 31 pada hari ini, dan insya-Allah moga-moga kita akan berjumpa lagi di muka surat yang seterusnya 32 dan seterusnya di dalam sesi-sesi akan datang insya-Allah. Setakat itu saja aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahu a'lam bissawab.